Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita pergi kepada chapter 4 part 1, ya, time value of money. Di mana last week kita dah belajar tentang learning objective yang pertama, yang kedua. Jadi hari ini kita akan pergi kepada learning objective yang ketiga sehingga yang kelima, ya. NVT, kemudian mixed stream dan juga loan amortization. Jadi saya akan pecahkan video kepada tiga. Yang pertama NVT, yang kedua mixed stream dan yang ketiga loan amortization. Okey, kalau kita tengok chapter outline kat sini, kita dah belajar 4.1 dan 4.2. So hari ini kita akan cover 4.3 hingga 4.6. So 4.5, sorry. Jadi untuk part 1 kita akan cover annuities, ya. Kita revise balik last week. Basically pattern of cash flow ada tiga, ya. Single amount di mana satu lump sum. Yang kedua annuity. Annuity ni adalah periodic stream of cash flow. Maksudnya adalah dia pembayaran berkala dengan amount yang sama setiap tahun ataupun setiap bulan. Manakala mixed stream pula, yang ketiga adalah cash flow lebih daripada sekali tetapi amount dia tidak sama, ya, berbeza-beza. Okey, untuk part ni kita kenal dulu apa dia annuities, ya. Annuities adalah stream of equal periodic cash flow over a specified time. Jadi keyword dia adalah equal periodic cash flow. Periodic cash flow ni maksudnya dia dibayar atau diterima pada waktu yang tetap, ya, yearly ataupun monthly ataupun quarterly. Okey, dengan amount yang sama. Okey, intervals of annuity. Cash flow of annual intervals or other intervals such as monthly rental or car payment. Dia boleh jadi cash inflow yang diterima ataupun outflow, invested. Inflow ni sebagai contoh dia melabur dan dia mendapat pulangan. Kalau outflow ni, invested ni biasanya dia pembayaran pinjaman, ya. Kemudian dua jenis annuity. Yang pertamanya adalah ordinary annuity di mana cash flow occur at the end of each period, ya. Di mana yang kedua pula annuity due, cash flow occurs at the beginning. Satu dia at the end of each period, yang ini pula adalah pada awal period, ya. Nanti kita akan pergi dalam bentuk timeline, ya. Apakah contoh-contoh annuity? Student loan payment, ya, car loan payment, insurance premium, mortgage payment. Mortgage payment ni loan rumah lah, dan retirement savings. Okey, jadi macam mana kita nak bezakan antara ordinary annuity dengan annuity due? Kita tahu ordinary annuity dia occurs at the end of each period. Bermaksud kalau kita tengok timeline kat sini, ya, PV adalah present value pada masa kosong, time kosong. Ya, ini period 1. Boleh jadi 1 tahun ataupun 1 bulan ataupun first quarter, ya. Ini adalah annuity payment. 100 amount yang sama. Ya. Annuity ni dia perlu amount yang sama setiap period. Dia akan diterima pada akhir period, end of period 1. Maksudnya daripada masa kosong ini hingga 1 tahun ni pada akhir tahun yang pertama di sini. Ya. Kemudian pada akhir tahun yang kedua di sini pula, dan pada akhir tahun yang ketiga. Jadi macam mana beza dia dengan annuity due? Annuity due, cash flow occurs at the beginning of each period. Instead of kita dapat pada bulan Disember, ya, kita dapat pada bulan January. Ni
silap kan. Arrow ni dia sepatutnya macam ni. Dia dekat sini. Nanti saya betulkan balik. Dia akan dapat, kalau sini January, sini December. Cash flow itu diterima pada awal tahun pertama, pada awal tahun kedua dan seterusnya. Jadi itu beza ordinary annuity dengan annuity due. Jadi kita akan ada perbezaan bagaimana macam mana nak calculate ordinary annuity dengan annuity due. Okey, mula-mula sekali kita belajar macam mana nak calculate future value of ordinary annuity. Time value of money ni dia ada beberapa cara untuk mengira. Yang pertamanya adalah menggunakan formula. Yang kedua, formula yang menggunakan table. Kita tengok table, kita dapat figure dia. Kalau formula yang pertama ni kita masukkan nilai-nilai dia dan kita kira. Dan cara yang ketiga pula adalah menggunakan financial calculator. Jadi financial calculator boleh semak dalam buku rujukan utama. Dekat situ dia ada ajar macam mana nak guna financial calculator. Tetapi kebanyakan tak semua student ada financial calculator. Okey, untuk kes ni awak boleh kira menggunakan formula ataupun menggunakan table. Mana yang lebih mudah. Jadi contoh, find the future value of ordinary annuity if annuity payment adalah RM1,000, interest rate 7%, annuity length. Ni adalah N lah. Ni N, ni I, ni payment. 3 years. Ini contoh menggunakan formula yang ini. Mula-mula sekali kita tulis balik formula. Tulis balik formula ni. Future value annuity pada tahun N adalah payment, berapa sequence of payment, berapa amount dia, kali dengan 1 campur interest kuasa N tolak 1 bahagi dengan I. Jadi kita masukkan amount dia, payment 1,000, 1 campur interest 7%, kuasa N adalah 3, tolak 1 bahagi dengan 7%. Yang ini apabila diselesaikan 1.07 kuasa 3 dapat amount 1.2250 tolak 1 bahagi dengan 0.07, kemudian jawapan ni darabkan dengan 1000, dapat jawapan 3214.29. Okey. Cara yang kedua adalah menggunakan table future value interest factor annuity. Soalan yang sama. Ni payment, ni I, ni N. Gunakan formula yang ini. Payment 1,000, future value interest factor annuity pada 7% and 3 years. Pergi kepada table FVIFA yang ada annuity dekat belakang dia. Cari pada I 7% dan period 3. Kita akan dapat figure yang ni. Bila darabkan, kita dapat 3214.29. Di mana nilai ni tak jauh beza dengan nilai yang kita guna formula yang pertama. Kalau tanya saya lebih suka student gunakan formula menggunakan table. Dengan syarat student kena pastikan
bahawa dapat cari table yang betul dan menggunakan interest dan period yang betul. Ya. Kemudian kita pergi kepada present value ordinary annuity. Tadi future value, sekarang present value. Ya. Kalau timeline, ya, tadi kita cari future value dekat sini, sekarang kita nak cari present value dekat sini berapa. Okey. Ada dua formula. Ini formula yang pertama dan ini formula menggunakan table. Contoh, find the present value of ordinary annuity if annuity payment RM100. Ni payment. Interest rate 6%, I. Annuity length 5 years, N. Ya, menggunakan formula ini, okay, masukkan nilai dia, payment 100, ya, di mana ni 6%, I 6%. Yang ini hanya nak menunjukkan payment pada masa yang pertama, ya. Kali dengan 1 tolak 1 bahagi 1 campur I 6% kuasa 5. Jadi kalau macam ni, awak kena selesaikan yang ini dulu. Ya. 1 campur 6% sama dengan 1.06 kuasa 5. Ya. Okey, buat yang ni. Jadi 100 bahagi dengan 0.06, jawapan dia dapat 166.67. Ya. Kemudian selesaikan yang ini, dapatlah jawapan dia 421.03. Okey, kepada student, awak cuba buat semula, ya, menggunakan contoh ini, ya. Tengok dapat ke tak jumlah ini, ya. Kemudian ini menggunakan table PVIFA. PVIFA. Okey. Menggunakan formula yang ini, masukkan payment 100 kali dengan PVIFA, tengok kepada interest 6% and 5. Dapat value ini daripada table, darabkan, dapatlah jawapan yang ni, di mana sama dengan jawapan yang dikira dengan menggunakan formula. Ya. Sekarang yang ini adalah ordinary annuity. Sekarang kita pergi kepada annuity due, di mana cash flow itu diterima pada beginning of period. Dia dapat dekat sini. Kan? Future value annuity due and sama dengan payment kali dengan 1 plus I kuasa N tolak 1 bahagi dengan I. Lepas tu darabkan pula 1 plus I. Ya? Okey. Contoh, find future value annuity due, annuity due if yearly payment is RM100. Yearly payment. Maksudnya bayaran setahun. Setiap tahun dapat sehinggalah 6 tahun. Ya. Interest rate 4%. Ni I. Annuity length 6 years. This one is N. Menggunakan formula yang ini, ya, masukkan payment 100, I 4%, and 6 years, tolak 1 bahagi 4%, kali dengan 1 plus 4%. Ya. Dan macam mana nak kira yang ni? Selesaikan yang ni dulu. Lepas tu tolak 1. Lepas tu bahagi dengan 0.04. Ni 1.04 power of 6. Ya, divide. Kali. Ni 1 campur 4% jadi 1.04.
Dapat jawapan 689.83. Macam mana pula kalau guna table? Ya, guna table, guna formula yang ni. Sama macam ordinary annuity, cuma ditambah ada additional sini. Ya. Jadi masukkan amount payment 100. Future value, pergi dekat table future value interest factor annuity dengan interest 4% dan end 6 years. Dapat figure, dapat nombor ni 6.633. Ya. Payment kali amount dalam table kali dengan 1.04 dapat 689.83. Ni future value annuity due. Kita pergi pula kepada present value annuity due. Ya. Perlukah awak hafal formula? Untuk semester ni online exam kan? Open book exam. Jadi tak perlu hafal formula. Awak boleh tengok formula dalam nota. Ya? Tetapi gunakan formula yang lebih ringkas. Saya suggest awak familiarkan dengan guna formula table. Ya? Lebih mudah. Untuk present value annuity due, yearly payment is RM1,000. Interest rate I is 2%. Annuity length 10 years. Ni N. Ya? Jadi masukkan dalam formula payment 1,000 divided by I 2% kali, selesaikan yang ni dulu. Ya. 1 tolak 1 bahagi 1.02 power of 10. Kuasa 10. Ya. Okey. Kalau dia ada tanda dekat atas ni, punca kuasa kan? Punca kuasa. Kalau yang kat bawah ni, dia adalah tanda pada merujuk kepada sign. Sign yang ini untuk period berapa. Ya? Macam tu. Jadi, kosong ni dia hanya entail value yang merujuk kepada yang asal ni. Tapi kalau dia duduk atas ni, power, you kena selesaikan. Contoh 1.02 kuasa 10. Ya? Guna kalkulator. Kali dengan 1 campur 2%, 1.02. Ya? Selesaikan yang ini. Dapat value 9162.43. Jadi ini adalah present value of annuity due. Menggunakan formula 1. Kalau gunakan table, lebih mudah. Ya, masukkan payment, pergi kat table present value interest factor annuity. Ya, kalau perasan, kalau kita nak kira present value, kita perlu merujuk kepada table present value juga. Ya, kalau kata dia annuity, pergi kepada table yang ada annuity. Sini. Cari pada row 2% dan period 10. Dapat figure yang ni. Kemudian selesaikanlah. Ya, dapat jawapan 9162.25. Yang ini 9162.43. Ya, beza sikit lah. Ya. Kemudian ada satu lagi, present value of perpetuity. Apa dia perpetuity? Perpetuity is an annuity with an infinite life. Ya, annuity with infinite life. Maksudnya dia menerima pembayaran tu seumur hidup. Ya, lifetime. Providing continuous annual cash flow. Apa contoh-contoh perpetuity ni? Contohnya wakaf, endowment ataupun donation.
Sebagai contoh, ada seorang kaya yang mempunyai wang yang banyak, dia nak sedekahkan duit dia untuk pembayaran pembelajaran pelajar di universiti sebagai contoh. Okey, kemudian setiap tahun dia nak sponsor sebanyak 20,000. Okey, lifetime. Sentiasa donate 20,000 setiap tahun kepada universiti tersebut. Jadi berapa yang dia perlu simpan, simpan sekarang, supaya apa yang disimpan tu dia boleh generate income sebanyak 20,000 setahun. Formula for present value perpetuity is like this. Very simple. Berapa payment yang dia nak? Contoh tadi, seorang kaya nak wakafkan duit dia untuk pelajar pondok, 20,000, bahagi dengan berapa pulangan yang boleh expect daripada pelaburan. Dia letakkan duit dia dalam pelaburan yang memberi keuntungan katakanlah 3%. 3%. Okey, jadi dapatkanlah nilai berapa yang dia perlu keluarkan one lump sum. Okey. Okey, kita belajar last week tentang compounding, simple interest dan compounding. Compounding ni adalah apabila interest tu dia double up. Apabila interest yang diterima lebih daripada sekali setahun, dia akan nilai annual rate tu dia berubah. Kerana apa? Nanti kita tengok. Okey. Perbezaan antara nominal dengan effective annual rate, EAR. Apakah nominal? Nominal adalah stated annual rate. Contoh, kalau kita buat pelaburan dalam tabung haji, setahun dia dapat pulangan 4%. Setahun, 4%. Itu yang stated. Contractual annual rate of interest charged by a lender or promised by a borrower. Ataupun pembayaran credit card. Dia charge 2% per year. Sebagai contoh kan, 2% per year. Charging credit card kita bayar bulan-bulan kan. Bayar bulan-bulan. Jadi 2% per year ni adalah stated interest dia. Tapi apabila kita bayar bulan-bulan, dia boleh jadi lebih daripada 2%. Itu adalah dipanggil effective annual rate. The annual rate of interest actually paid or earned. Rate ni reflects the effects of compounding frequency. Lagi banyak period tu, lagi tinggi dia punya significant effect. Whereas the nominal annual rate dia tak berubah. Formula untuk mengira effective annual rate adalah 1 campur I divided by M. M adalah berapa kali setahun period tu dipecahkan. Contoh kalau semi-annually, dia 2 kali setahun. Kan? Kalau quarterly, berapa? 4 kali. 4 kali setahun. Jadi, kalau semi-annually, 2 kali ni M. Ni M. Okey, contohnya kirakan EAR if nominal annual rate is 8% compounded annually once a year. Jadi M is 1. 1 campur 0.08, 8%, 0.08 divided by M, 1, power of 1, minus 1,
you get exactly the same rate as nominal annual rate, 8%. Ya. Tapi kalau compounded semi-annually, twice a year, jadi M sama dengan 2. Ya, plug in nombor 2 dekat M kat sini. Jadi 0.08 divided by 2 plus 1 power of 2, kemudian tolak dengan 1, kita akan dapat jawapan yang ni. Dan dia menjadikan 8.16%. Ya, bertambah daripada yang asal ni. Yang asal 8%. Kemudian kalau kita compound quarterly 4 times a year, M4. Ya, 0.08 divided by 4 plus 1 punca kuasa 4 tolak 1, kita akan dapat 0.0824 sama dengan 8.24%. Walaupun nominal annual rate ni sama, tetapi disebabkan oleh compounding effect, ya, M tu bertambah, dia menjadikan EAR semakin meningkat. Ya. Jadi compounding effect ni dia berganda, ya, berganda. Okey, jadi itu sahaja untuk part 1. Kita akan pergi kepada mixed stream cash flow in the next part.